Okey. Kalau kita lihat infrastruktur yang kita ada di peringkat IPT, Institut Pengajian Tinggi, alhamdulillah saya rasa kita sekurang-kurangnya kita berada di pada tahap basic dan ke atas. Kan? Tapi bila kita tengok infrastruktur yang lain, kalau kita melibatkan kita punya pembelajaran PDPR, langkah pertama selalunya sumbang. Okey, langkah pertama sumbang. Jadi apa yang kita tengah ni, kita tengah belajar bagaimana nak memperkemaskan langkah ini. Jadi you all semua ataupun semua pelajar-pelajar ini menjadi orang yang menyumbang kepada proses pembelajaran ini. Mana tahu pada suatu masa nanti kita akan ada muka-muka baru daripada kalangan pelajar kita ini yang memimpin satu institusi yang akan melalui perkara-perkara yang sebegini. Di sinilah kita akan belajar melalui pengalaman bagaimana sukarnya kita nak berinteraksi dengan sesama sahabat kita, kawan-kawan kita apabila kita nak buat kerja berkumpulan. Sukar sekarang ni. Dulu senang, kita sekurang-kurangnya kita bertemu bersua muka, kita boleh dapat mudah. Sekarang ni untuk buat presentation, untuk membuat ni semua menjadi sukar kerana kita berada di lokasi yang berbeza dan kita hanya boleh bertemu di dalam talian saja. Okey doktor, sebagai penutupnya doktor ya, melalui perbincangan pada hari ini saya boleh simpulkan bahawa aktiviti PDP dalam talian, cabaran dan pengalaman dalam norma baru ini kita tidak boleh lari, tidak boleh dipandang enteng, kita perlu lihat secara positif dan perlu cepat dari segi penyelesaian diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Cik Faridah Yahya, Puan Nurul Aini Azhar, Puan Aina Najwa serta Encik Rashidun Rahman dari kumpulan kami. Serta kepada semua rakan-rakan yang saya hormati. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Azian binti Muhammad Azmi selaku pensyarah serta pembimbing kami semua khasnya bagi subjek ACCA 2073 Hubungan Awam ini. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami iaitu daripada kumpulan 4 akan mengesahkan laporan akhir dan pembentangan slide laporan akhir program webinar yang telah dilancarkan oleh kumpulan kami iaitu mendepani cabaran norma baru pengajaran dan pembelajaran era COVID-19 iaitu pada 27 Jun pada hari Ahad 2021 bertetapan masa 8.30 malam. Baiklah, setiap ahli kumpulan kami akan membentang laporan akhir program webinar ini. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Puan Ain untuk bentangkan laporan di bahagian beliau. Silakan Puan Ain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan laporan akhir yang bertajuk webinar mendepani cabaran norma baharu pengajaran dan pembelajaran era COVID-19. Okey, untuk pemilihan tajuk adalah bertepatan dengan keadaan semasa di mana pada ketika ini pendekatan pengajaran dan pembelajaran atau PDP secara dalam talian telah dilaksanakan oleh semua peringkat daripada prasekolah, rendah, menengah dan pendidikan tinggi. Seterusnya, kaedah norma baharu ini adalah perlu dalam meneruskan agenda pembangunan modal insan dan memastikan kesinambungan sektor pendidikan dalam memajukan anak bangsa. Tajuk yang dibincangkan ini adalah wajar diketengahkan dan dapat memberikan impak yang signifikan kepada masyarakat, terutamanya kepada tenaga pengajar dan juga pelajar supaya kekal positif dan bermotivasi dalam mendepani cabaran norma baharu sektor pendidikan ini. Untuk latar belakang penyelidikan, beberapa kajian telah dijalankan dan mendapati bahawa segelintir pelajar yang masih belum bersedia menerima proses PDP dalam talian disebabkan akses capaian internet yang tidak memuaskan serta ketidaksediaan daripada segi mental dan fizikal. Seterusnya, usaha telah giat dilakukan oleh pelbagai pihak namun tidak dinafikan masih lagi terdapat kekangan serta cabaran dalam pelaksanaan PDP secara dalam talian.
Kaedah norma baharu ini menuntut kerjasama dan komitmen pelbagai pihak, terutamanya dari segi pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknologi maklumat, akses campaian internet yang berkualiti serta penyediaan kaedah penilaian yang terbaik dan bersesuaian bagi mengukur pencapaian pelajar dan tenaga pengajar itu sendiri. Dari konteks masyarakat pula, masyarakat perlu segera menyesuaikan diri dan menjadikan cabaran ini sebagai agenda transformasi dan pemakin dalam membangunkan modal insan yang berinovatif, berkemahiran tinggi serta memajukan anak bangsa pada masa hadapan. Forum webinar juga telah dilaksanakan sebagai satu usaha dan inisiatif dalam memastikan agenda pembangunan pendidikan sentiasa berterusan dalam membina dan membentuk warga yang berpengetahuan terus berjalan lancar dan tidak terjejas. Selain itu, forum ini juga adalah satu wadah pengkongsian ilmu dan pengalaman demi memastikan kelangsungan norma baharu pendidikan serta menjayakan usaha mewujudkan pembelajaran secara berterusan pada masa kini. Memandangkan situasi pandemik yang belum dapat dipastikan bila akan berakhir. Seterusnya, program ini juga merupakan salah satu inisiatif bagi mempertingkatkan penerimaan motivasi tenaga pengajar dan pelajar dalam menempuhi pengajaran dan pembelajaran secara alam maya dalam era COVID-19. Untuk objektif, pertama ialah memperkasakan sistem sokongan antara pensyarah dan pelajar dalam menangani cabaran krisis COVID-19 dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Kedua ialah familiarisasi daripada kaedah bersemuka ke arah persekitaran maya sebagai norma baharu pengajaran dan pembelajaran. Ketiga ialah mempertingkatkan penerimaan dan motivasi pelajar supaya konsisten dalam pembelajaran secara kendiri, kolaboratif, interaktif serta berintegriti. Yang keempat ialah memberi pendedahan dan peluang kepada mahasiswa dalam membentuk sebuah organisasi dan merancang gerak kerja program dengan efisien. Yang kelima ialah melatih para pengajar lebih kreatif dan inovatif dalam penyediaan platform, kaedah pengajaran dan penyampaian PDP supaya lebih sistematik dan teratur. Yang terakhir ialah objektif ini adalah untuk memenuhi keperluan tugasan modul SCCA 2073 iaitu perhubungan awam yang telah digariskan oleh Universiti Utara Malaysia PACE. Seterusnya saya serahkan kepada Cik Faridah. Assalamualaikum semua. Saya akan membentangkan tindakan sebelum, semasa dan selepas. Tindakan pertama yang telah dibuat adalah penubuhan kumpulan. Perbincangan telah diadakan pada 9 Mei 2021 merangkumi aspek berikut. Memutamatkan tajuk forum webinar iaitu mendepani cabaran norma baharu pengajaran dan pembelajaran era COVID-19. Yang kedua, menetapkan cadangan tarikh, masa dan tempat. Yang ketiga, menentukan panel jemputan. Yang keempat, pelantikan moderator. Yang kelima, pelantikan pembaca doa. Yang keenam, penetapan sasaran peserta. Ketujuh, pemilihan medium pelaksanaan forum dalam talian iaitu kami telah memilih platform Webex. Seterusnya, penetapan tentatif program. Program telah dilaksanakan bermula 8.30 malam dan berakhir pada 10 malam. Seterusnya, penyediaan anggaran peruntukan yang melibatkan perbelanjaan bayaran ahli panel, moderator dan bayaran kontingensi. Seterusnya adalah penubuhan jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa kerja telah dibagikan kepada 4 portfolio iaitu pengurusi yang bertugas menyelaras program yang telah dirancang, mempengerusikan mesyuarat dan menyelaras laporan program. Seterusnya adalah jawatan kuasa program dan protokol
iaitu bertugas menyediakan kertas kerja dan surat rasmi yang berkaitan, menyediakan soalan-soalan yang perlu diajukan kepada ahli panel dan teks moderator, terusnya membuat publicity dan bahan program, dan membuat jemputan kepada panel jemputan. Seterusnya adalah jawatan kuasa teknikal yang bertugas menguruskan pendaftaran peserta melalui QR code dan memastikan semua peralatan teknikal dan ICT berfungsi dengan baik. Akhir sekali adalah jawatan kuasa keuangan yang bertugas menguruskan belanjawan program, mengawal, menyimpan dan merekod penerimaan dan pengeluaran wang. Dan perkara yang penting juga adalah publicity, di mana kami telah menyediakan poster dan membuat hebahan melalui WhatsApp group dan Facebook dan media sosial yang lain untuk pemakluman penganjuran program. Tindakan yang kedua adalah kelulusan kertas cadangan. Kertas cadangan ini telah dikemukakan kepada pensyarah modul iaitu Dr. Azan Abid Muhammad Azmi untuk kelulusan penganjuran forum webinar. Seterusnya perlu mendapatkan kebenaran penyelaras list sebelum melaksanakan forum. Tindakan yang ketiga, mencipta QR kod pengesahan kehadiran untuk mengetahui bilangan peserta yang hadir dan mencapai sasaran peserta yang ditetapkan. Yang keempat, menyediakan atur cara pentadbiran sebagai panduan untuk memastikan forum berjalan lancar, mengawal masa dan sebagai rujukan. Yang kelima, menyediakan borang soal cerdik untuk mendapat maklum balas peserta dalam mengukur tahap keberkesanan program. Yang keenam, mengadakan mesyuarat penyelarasan yang bertujuan melaporkan kemajuan tindakan yang telah diambil sebagaimana yang telah dirancang. Mesyuarat ini dijalankan melalui WhatsApp group dan melalui telefon. Seterusnya adalah raptai. Akhir sekali adalah raptai yang telah diadakan pada 25 Jun 2021. Ia adalah bertujuan untuk memastikan kelicinan pentadbiran majlis supaya ahli jawatankuasa jelas akan tugas masing-masing untuk menentukan jangka masa yang tepat seperti yang ditetapkan, menentukan urutan program, memperbaiki kelemahan sekiranya ada dan memastikan kelancaran teknikal. Seterusnya adalah tindakan semasa. Aspek berikut perlu diberi perhatian supaya tidak berlaku perkara yang boleh mencacatkan kelancaran forum webinar. Antaranya adalah pertama, memastikan usia mengambil peranan bertugas masing-masing dan mengambil tindakan segera sekiranya berlaku perkara di luar jangkaan. Yang kedua, memastikan kehadiran ahli panel, moderator dan pembaca doa sebagaimana waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, memastikan sistem Webex dan audio berfungsi dengan baik. Yang keempat, mempamerkan backdrop, poster semasa permulaan acara. Yang kelima, memastikan moderator membacakan semua pertanyaan peserta kepada panel jemputan yang terpapar di ruangan chat Webex sepanjang forum berlangsung. Seterusnya, tindakan selepas program. Perkara ini tidak boleh diabaikan kerana ia akan melambangkan imej dan reputasi penganjur. Oleh itu, tindakan selepas forum telah dilakukan seperti berikut. Yang pertama, mesyuarat penilaian postmortem telah diadakan pada 28 Jun 2021 bagi mengukur tahap kejayaan penganjuran forum. Ia juga bertujuan untuk mengenal pasti punca kelemahan serta tindakan penambahbaikan. Yang kedua, ucapan penghargaan dan terima kasih. Sebagai tanda penghargaan, ucapan terima kasih disampaikan kepada urusia, panel jemputan dan moderator dan pihak lain yang terlibat. Yang ketiga, pembayaran kepada ahli panel dan moderator. Transaksi bayaran telah dibuat kepada panel jemputan dan moderator mengikut kadar yang telah dipersetujui. Akhir sekali ialah penyediaan laporan dan video pembentangan.
Ia disediakan bagi memenuhi syarat modul Perhubungan Awam SCCA 2033 mengikut format yang telah ditetapkan. Pembahagian tugasan telah dibuat bagi setiap ahli. Seterusnya saya serahkan kepada Encik Rashdan untuk bahagian komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashdan akan membentangkan berkenaan komunikasi di dalam program WebEx ini. Okey, komunikasi adalah proses pengantaraan dan penerimaan mesej di mana manusia saling berkongsi pendapat, informasi dan perasaan. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2021 mendefinisikan komunikasi adalah perhubungan secara langsung atau perantaraan secara surat, telefon, radio dan lain-lain. Bentuk mesej komunikasi antaranya komunikasi lisan. Terdapat dua jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bertulis. Komunikasi lisan secara langsung adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka atau bersemuka secara langsung tanpa jarak atau peralatan yang membatasi komunikasi. Manakala komunikasi lisan tidak langsung pula merupakan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan medium perantaraan kerana terdapat batasan jarak antara pentutur dan penerima. Contohnya, hebahan keluarga, platform WebEx dan penggunaan telefon. Manakala komunikasi bertulis pula adalah komunikasi yang menggunakan perantara tulisan dengan menggunakan bahasa yang boleh dipahami oleh penerima tanpa pembicaraan secara langsung atau bersemuka. Contohnya aplikasi WhatsApp, email, poster, Google Form, platform chat. Arah dan sasaran komunikasi. Komunikasi dua hala. Komunikasi secara dua hala melibatkan interaksi di antara penyampai dan pendengar secara serentak dalam sesuatu masa. Manakala komunikasi kumpulan pula adalah berlaku hasil daripada interaksi antara individu yang terjalin dari semasa ke semasa sehingga terbentuk satu entiti untuk mencapai tujuan bersama. Manakala komunikasi massa pula adalah proses penyebaran maklumat secara meluas untuk dikongsi bersama dengan khalayak umum yang tidak dikenali. Komunikasi ini merujuk kepada jenis komunikasi yang menggunakan media khusus seperti media cetak, media elektronik dan media online. Saya akan membentangkan penilaian yang diperoleh di dalam forum dari aspek penilaian yang diperoleh daripada aspek sebelum, semasa dan selesai forum dilaksanakan. Penilaian dibuat berdasarkan objektif ditetapkan seperti berikut. Aspek utama yang memainkan peranan penting ialah aspek sebelum, semasa dan selepas penganjuran forum. Penilaian program dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang terjadi. Kaedah yang dipilih ialah dengan pengedaran borang soal selidik kepada para peserta. Hasil daripada penilaian telah dibentangkan dan dibincangkan dalam mesyuarat postmortem jawatankuasa bagi mengenal pasti kelemahan boleh diperbaiki dan dipertingkatkan pada masa akan datang. Menurut Suchman 1967, takrifan penilaian merupakan suatu usaha untuk mengenal pasti sama ada sesuatu program berjaya mencapai matlamat dan objektifnya. Berikut ialah penilaian yang digunakan iaitu dengan pengedaran borang soal selidik, iaitu menggunakan Google Form. Kaedah digunakan ialah mudah, cepat dan kaedah yang difikirkan bersesuaian dengan perkembangan teknologi terkini. Seramai 23 orang respon telah melengkapkan borang soal selidik ini. Penilaian forum webinar ini telah merangkumi aspek seperti berikut. Kerjasama dan komitmen ahli kumpulan. Kerjasama kumpulan penting bagi mendapatkan tugasan yang lengkap dan komitmen yang diberi merangkumi seperti berikut. Hebahan maklumat penganjuran forum dibuat melalui media sosial untuk tujuan rujukan dan perkongsian ilmu kepada khalayak. Penyediaan kertas cadangan, penglibatan dalam mesyuarat, penyelarasan, melaporkan kemajuan tindakan dari semasa ke semasa. Penglibatan semasa raptai sebelum webinar dimulakan. Webinar dilaksanakan. Menghadiri mesyuarat penilaian,
penyediaan laporan dan video pembentangan. Seterusnya, kebesanan penganjuran forum. Penyataan dihadiri seramai 50 orang peserta. Terdapat juga beberapa faktor kejayaan forum ini, iaitu hebahan dilakukan dengan penganjuran melalui media sosial. Kredibiliti dan pengalaman yang dimiliki oleh panel jemputan penyumbang utama kejayaan forum ini. Pihak PACE juga telah memberikan kelulusan penganjuran forum ini. Pensyarah model juga turut penyumbang utama dengan memberikan beberapa panduan dan nasihat. Forum ini dijalankan secara informal di mana peserta mengajukan soalan, bertukar pendapat dan serta berkongsi pengalaman masing-masing. Selain itu, terdapat juga maklum balas, cadangan dan pandangan dari para peserta. Iaitu pertama, tema forum yang diketengahkan adalah relevan di musim pandemik COVID. Forum ini memberi peluang kepada pelajar untuk bertukar pendapat dan pandangan. Peserta juga berpuas hati dengan jawapan yang diberi oleh pihak panel. Peserta mencadangkan tempoh program dan sesi soal jawab perlu dipanjangkan. Pembelajaran secara bersemuka adalah lebih baik. Pembelajaran di atas talian dapat diselaraskan, diperbaiki pada masa akan datang. Selain itu juga terdapat juga peserta yang kurang berpuas hati di mana maklumat yang diberikan kurang menyeluruh. Soalan sesi Q&A yang diajukan di ruangan chat tidak dibaca oleh moderator. Kaedah penilaian Google Form, terdapat seramai 23 orang respon telah melengkapkan borang soal selidik ini yang terdiri daripada 60.9% daripada lelaki, 39.1% daripada perempuan. Daripada peringkat umur pula, 20 hingga ke 30-an sebanyak 7 orang, 31 hingga 40-an sebanyak 13 orang, 41 hingga ke 50-an sebanyak 3 orang. Respon daripada para peserta berpuas hati iaitu sebanyak 100%. Pemahaman peserta berkenaan forum ini sebanyak 87% yang memahami dan 13% yang tidak memahami berkenaan forum ini. Assalamualaikum, saya Hawani binti Muslim, nombor matrik 275-988. Saya akan membuat pembintangan di bahagian saya iaitu bahagian rumusan. Seterusnya, kesimpulannya, kejayaan dan kelancaran sesuatu program atau acara adalah berdasarkan kepada pengurusan acara yang sistematik dan tersusun. Penentuan objektif forum, pembentukan jawatan kuasa, penyelarasan tugasan serta komitmen yang diberikan bagi melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Perancangan kewangan yang baik juga adalah penting dalam penganjuran acara bagi meimbangi wang yang diterima dengan wang yang dibelanjakan, memastikan aliran pembelanjaan dilakukan secara berhemah. Pelibatan dan kerjasama semua pihak juga penting dalam memastikan forum yang telah dirancang dapat mencapai objektif yang telah disasarkan dan seterusnya berjaya menaikkan nama institusi penganjur seperti UUM. Kejayaan forum ini hasil daripada kerjasama semua pihak yang mempunyai hubungan interaksi yang baik di antara satu sama lain. Dengan adanya komunikasi yang berkesan, maka sesuatu penyampaian dapat disampaikan dengan jelas dan mudah difahami oleh semua pihak. Di samping dapat mengurangkan masalah yang boleh mengganggu kelancaran penganjuran forum. Selain itu, penganjuran forum seperti ini membantu pelajar dalam mempraktikkan ilmu dan pengalaman berkaitan pengurusan acara dan perhubungan awam, melahirkan pelajar UUM yang bukan sahaja mahir dalam jurusan yang diambil di universiti, malah mempunyai soft skill dan kemahiran insaniah yang kukuh untuk menjamin kebolehpasaran yang tinggi di alam pekerjaan. Pelibatan diri dalam forum juga dapat menunjukkan seseorang itu berfikiran terbuka dan membentuk sikap yang positif yang mana merupakan tindak balas penerimaan sesuatu ilmu yang disampaikan oleh ahli panel. Keseluruhannya, penganjuran forum webinar mendepani cabaran norma baru, pengajaran dan pembelajaran era COVID-19 telah dapat disempurnakan dengan baik dan maklum balas yang diterima daripada audiens adalah berguna untuk penambahbaikan serta rujukan bagi penganjuran acara lain pada masa akan datang. Ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan untuk merujuk, menyiapkan laporan.
Sekian, terima kasih.